Kim FM, inspirasi utama Anda. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hambanya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman الخائفين نجنا مما نخاف. ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين
استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين. Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, amankanlah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententeramkan insan yang ketakutan, lindungilah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berkenankanlah doa kami. Rabbana ya Rabbana istajib du'ana. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Dengan kuasa periklanan IKIM FM, kami mampu melonjakkan jualan dan keyakinan terhadap produk dan perkhidmatan anda. Tidak perlu bersusah payah mencari pelanggan kerana IKIM FM ada lebih 1 juta pendengar. Tidak ada ramai pengikut media sosial. Jangan sedih, kami ada FB, IG dan TikTok yang ada ramai pengikut yang aktif. Tidak perlu pening memikirkan jualan anda. Peluang ada di sini kerana IKIM FM diyakini. Serahkan kepada IKIM FM untuk perkenalkan jenama anda. Hubungi segera unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 dan email iklan@ikim.gov.my. Jelajah Mahabbah Tim IKIM FM kali ini mengajak anda ke Johor Bahru. Berkongsi khabar orang muda di Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, Kuisi dan Gemasik Maulid IKIM FM pada 4 Oktober 2024, 9 malam. Sempena Karnival at Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru yang dianjurkan bermula 3 hingga 5 Oktober 2024. Jom jelajah Mahabbah IKIM FM Johor. Jumpa di sana. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman.
Islamic Tourism Month 2024 kini kembali. Dianjurkan Islamic Tourism Centre ITC. Sertai ITM 2024 TikTok Challenge dan menangi hadiah bernilai RM50,000. Hadiah utama termasuk pakej umrah untuk 2 orang, pelbagai pakej percutian yang menarik dan kad prabayar. Cara penyertaan sangat mudah. Kunjungi premis yang menyertai ITM 2024, rakam dan kongsikan pengalaman anda di TikTok dengan hantaran paling kreatif dengan hashtag Experience ITM 2024 dan tag kami @ITC_MY. Jangan lepaskan peluang ini. Layari www.itm.itc.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekali lagi, www.itm.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2024. Gerbang pengalaman pelancongan menakjubkan. Bulan menabung simpan SSPN BMS 2024 kembali lagi. Sepanjang bulan Oktober sempena Hari Tabungan Sedunia. Sertai cabutan siri Wow Superheroes dengan hadiah keseluruhan bernilai RM100,000 menanti 181 orang pemenang. Bawa pulang juga tabung edisi khas BMS dan banyak lagi cenderamata eksklusif yang menarik. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan di Simpan SSPN. Info lanjut di ptptn.gov.my/BMS 2024. Tetakluk terma dan syarat. Johor Bahru 106.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejim Situ Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan yang kita bawa setiap hari Isnin kepada anda, rancangan Pesona di Zahra. Dan insya-Allah bersama Pesona di Zahra, anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah untuk rancangan Pesona di Zahra pada petang ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di talian pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Hayyakumullah bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anta lastu fil akhirah? La. Lastu fil akhirah. نعم دلوقتي في اسطنبول. افتكرت في القاهرة. لا في القاهرة. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz meluangkan masa untuk walaupun sibuk macam mana pun, Alhamdulillah masih meluangkan masa untuk petang ini bersama Pesona di Zahra dan masih lagi bersama Asma'un Nabi, nama-nama Nabi yang kita nak belajar pada petang ini, nak berkaitkan dengan kehidupan kita. Nama Nabi yang kita nak bincangkan Al-Ma'lum. Dan untuk bersama Ustaz sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa man nasara wala. Dan dirahmati Allah, DJ Datin Mona, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya kepada kesempatan berbahagia ni kita dapat menyambung kembali Pesona di Zahra kita. Dan pada kali ini kita kongsikan nama iaitu Ma'lum, iaitu yang terkenal. Salah satu gelaran nama Nabi SAW adalah Ma'lum. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi di antara gelaran nama Nabi kita Muhammad SAW iaitu Ma'lum. Ia merujuk kepada macam mana Nabi kita Muhammad SAW baginda dikenali sebelum lagi orang maknanya jumpa dia. Perkhabaran itu maksudnya perkhabarannya itu diceritakan oleh maknanya ciri-ciri yang telah diceritakan oleh Nabi Isa AS. Sebab itu kalau kita lihat jadi maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Isa, maka Nabi Isa menyebut dan dirakamkan dalam Al-Quran surah Saf ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum
مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang diberi nama Ahmad ataupun Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa AS lahir pada 1 Masihi, kan? Kemudian diangkat ke langit, maknanya kerana ingin dibunuh oleh Bani Israel. Bani Israel pekerjaan dia memang suka, maknanya membunuh para nabi. Itu memang perangai dia tu. Itu memang perangai Bani Israel sampai Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan benda itu dalam Quran, bahawa kerjaan dia itu memang suka membunuh nabi, suka-suka dia tanpa maknanya tanpa kebenaran. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Allah sebut perangai mereka tu wayaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Dia suka membunuh para nabi itu dengan suka-suka dia, tanpa hak ataupun tanpa kebenaran, tanpa benda yang hak lah, yang betul. Ini perangai Bani Israel. Jadi ketika zaman Nabi Isa AS ada 3 orang nabi yang diutus serentak, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Juga 3-3 ni nak dibunuh oleh Bani Israel. Maka akhirnya 3-3 ini, maknanya antara 3-3 ini sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya nak dibunuh, disembelih. Maknanya disembelih dan dicincang-cincang badannya. Dan kepalanya berada di Masjid Umawi di Syria sekarang. Dan tangannya diselamatkan oleh maknanya orang Nasrani Goptik daripada Mesir. Daripada akhirah daripada Mesir. Jadi ketika kerajaan Osman yang saya berada di Istanbul ni, saya tengok bekas tangan maknanya Nabi Yahya tu, ketika maknanya Khalifah Utsmaniyah ni telah dilantik menjadi khalifah. Jadi orang-orang Nasrani Goptik daripada Mesir tu jumpa khalifah, dia kata kami menyimpan satu rahsia. Kami sebenarnya menyimpan tangan Nabi Yahya lama dah, kan? Maknanya dia turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Kami rasa kami tak mampu nak jaga lagi. Maka diserahkan pada khalifah. Ketika khalifah tumbang pada 1924, maka tempat itu ataupun tangan Nabi Yahya itu diletakkan di Museum Topkapi yang berada di Istanbul ni. Maknanya Nabi Yahya disembelih dan dicincang badannya. Dan Nabi Isa AS maknanya nak diangkat ke langit, maknanya nak dibunuh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit. Itu Allah sebut dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Ini dia. Jadi maknanya ketika maknanya Nabi Isa itu diangkat ke langit dengan harapan, ini kerjaan Bani Israel, dengan harapan akan ada Nabi lain yang diutus kepada Bani Israel. Tapi mereka tunggu, tak ada Nabi yang diutus kepada Bani Israel lah. Tak ada. Maknanya lepas Nabi Isa tak ada. Jadi mereka buka balik ajaran Nabi Isa. Akhirnya mereka menemui Nabi Isa tu cerita, Nabi Isa tu hanyalah maknanya diutuskan, antara tugasnya adalah untuk memberitahu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Maknanya dia hanya untuk memberitahu mengenai maksudnya kitab, membenarkan kitab Taurat itu, dan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad, dan memberitahu akan ada datang nanti nabi selepasku, kata Nabi Isa, yang namanya Muhammad ataupun Ahmad. Jadi maknanya ini yang disebut dalam surah Saf ayat ke-6. Jadi apa yang Bani Israel cuba buat? Apa yang Bani Israel cuba buat? Dia tengok apakah ciri-ciri Nabi akhir zaman ni. Sebab dia nak Nabi akhir zaman ni lahir daripada Bani Israel juga. Jadi itu yang tertulis dalam kitab Ad-Dibai, bahawa di antara ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan maknanya yang Bani ahli kitab bersyari, yang pertama yub'atsu min Tihamah. Dia dilahirkan dari satu tempat bernama Tihamah. Tihamah ni maknanya tanah kering rendah yang banyak tumbuh pokok tamar.
Okey. Jadi maknanya barang pertama yang orang-orang Nasrani atau orang-orang ahli kitab ni cari, mana tihamah? Orang-orang Yahudi ni cari mana tihamah? Mereka pergi ke Syam. Tanah-tanah Syam. Mereka tengok tanah Syam subur, bukan tanah kering. Maka itu bukan tihamah. Mereka pergi ke Palestin sendiri. Palestin tu tanahnya subur. Banyak pokok kurma, taman. Tapi maknanya ada sungai subur kan. Maka itu bukan tihamah. Mereka pergi ke Iraq. Dekat Iraq ada sungai Dajlah. Sungai apa nama Dajlah. Maknanya itu bukan tihamah. Mereka pergi ke Mesir. Pergi Mesir dengan wujudnya sungai Nil. Maka mereka tengok maknanya walaupun ada padang pasir tapi kata-katanya subur. Sebab sungai Nil tu kan. Jadi itu bukan tihamah. Akhirnya mereka turun ke semenanjung Arab. Okey, untuk senang faham, nak senang faham dari sudut kita visualize kan, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu kedudukan dia. Kalau kita cerita Mekah ni mana? Mekah ni Kuala Lumpur. Kan? Ataupun Mekah ni Kuala Lumpur ataupun maknanya dekat Lembah Kelang lah ya. Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Dulu nama Madinah ni Yathrib nama dia, belah Kedah. Jadi maknanya Baitul Maqdis ataupun Jerusalem belah atas lagi. Iaitu macam kalau sekarang macam Bangkok macam itulah. Jadi kalau belah selatan kita ada Johor. Kita ada Johor. Macam kalau dekat sana tu dia ada Yaman. Yaman. Jadi kalau kita sebut mengenai maknanya Mekah, Kuala Lumpur, maksudnya kalau Madinah tu maknanya berada di Kedah. Okey. Apa yang berlaku adalah orang-orang Yahudi ni turun dah cari ini bukan tihamah, turun ke semenanjung tanah Arab sampai dekat Yathrib. Kalau nak senang faham, daripada Bangkok tu sampai dekat Kedah, mereka stop kat situ. Dan mereka kata, oh inilah tihamah ni. Tanah kering banyak tumbuh pokok tamar ni. Maka mereka berkampung di situ, beranak penak di situ. Apa tujuannya? Biarlah Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel juga. Itu tujuan dia. Jadi mereka terlepas pandang bahawa bawah lagi ada lagi tempat kering yang ada tumbuh pokok tamar lagi, itu di Mekah. Rupa takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu di Mekah rupanya. Sebab itu memang mereka memang tercari-cari, mereka memang tertunggu-tunggu. Setiap bayi yang dilahirkan mereka check, mereka cari, mereka periksa ada tak tanda-tanda maknanya Nabi akhir zaman tu. Maknanya dah maklum dah. Maknanya diketahui dah nama Nabi kita tu ataupun susuk tubuh Nabi kita tu dah diceritakan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu tu. Cumanya mereka cari, mereka tak jumpa. Dan mereka mengharap bahawa Nabi akhir zaman tu lahir daripada Bani Israel juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dan takdirnya, Nabi akhir zaman tu lahir daripada bangsa Arab. Sebab tu mereka tak terima. Sebahagiannya tolak, tak terima sebab mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu lahir daripada Bani Israel. Itu yang Allah sebut, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah ahli kitab itu melainkan datang kepada mereka Nabi membawa bukti-bukti kenabian. Sebagai mereka terima, sebab mereka tak. Sebab itu dalam surah As-Saff ayat ke-6 ni, di hujung ayat ni Allah pun sebut, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan tatkala datang kepada mereka membawa bukti-bukti kenabian itu, mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Oh, ini sihir yang nyata. Ini sihir yang nyata ni pada dia tu. Jadi maknanya itu yang pertamanya. Maklum Nabi itu dikenali memang sebab disebut oleh Nabi Isa tentang maknanya ciri-ciri kenabian itu. So kita bacakan dengan syarah dalam kitab Adibai, iaitu maknanya ciri-ciri dia yang dicari pertama sekali dia yub'atsu min tihamah. Okey. Kemudian apa ciri-ciri lagi? Ciri-ciri lagi adalah tuzilluhul ghamamah. Dia dilindungi awan ke mana dia pergi. Jadi antara kelebihan Nabi ni umumnya, kalau Nabi ini bergerak umum dia kebanyakan masa awan tu melindungi lah. Terutamanya kalau panas terik Tuan-tuan biasa pergi Mekah, biasa pergi Madinah. Okey. Kalau tengah-tengah terik dekat Mekah Madinah tu, dia tak macam kat negara kita tau. Dia punya bahang tu bukan saja daripada matahari, tetapi matahari itu membakar tanah-tanah, batu-batu dan pasir-pasir yang berada di bawah.
Kemudian bahang yang maknanya bahang yang ada pada batu-batu dan juga pada pasir-pasir itu naik balik. Jadi macam kita ni macam oven lah kan. Macam kena bakar kat oven. Kalau time musim panas kat Maji, kat Mekah tu, atas panas, bawah pun panas. Masya Allah. Jadi maknanya dengan air tak ada, dengan pokok-pokok tak ada. Pokok-pokok ni paling kurang satu pokok tu dia kalau ibarat macam aircon tu, dia adalah lahirkan sejuk juga. Nanti kita boleh cek. Sebab sebatang pokok tu kalau yang besar, yang rimbun tu, dia melahirkan kesejukan jugalah. Maksudnya ada proses itu. Ini yang pokok tak ada, dengan gunung memang panas betul lah nak cerita dia kan. Okey. Jadi maknanya dari Nabi ni antara umumnya kebanyakan masa tuzilluhul ghamamah. Ini kita boleh lihat kisah ketika Abu Talib, iaitu pakcik Nabi SAW, didik Nabi untuk belajar berniaga dan pergi berniaga ke Syam. Okey, untuk senang faham. Kita dah cerita tadi. Semenanjung Tanah Melayu macam semenanjung Tanah Arab. Kalau Mekah ni ada Kuala Lumpur, kalau Syam atau Baitul Maqdis tu berada di Bangkok. Jadi nak cerita, nak senang faham dia, daripada Kuala Lumpur tu nak pergi Bangkok untuk berdagang. Jadi daripada Mekah nak pergi ke Syam ni, berdagang ni. Jadi memang kebiasaan orang Quraisy itu memang dia berdagang. Quran pun sebut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy itu dia pergi berdagang pada musim syita. Pada musim syita ni, pada musim sejuk, dia akan pergi ke Yaman. Kalau pada musim saif, pada musim panas, dia akan pergi ke Syam. Maknanya kalau nak senang faham, daripada Kuala Lumpur, kalau musim sejuk dia pergi ke Johor lah kan. Sebab apa pergi ke Johor kalau musim sejuk? Sebab dia lautan, dia ada humid ni, maknanya dia ada bahang kepanasan. Jadi sejuk tu taklah sampai sejuk sangat lagi kan. Kalau ada humid tinggi tu kan. Kalau belah utara tu dia sejuk pula. Sebab tu kalau musim panas orang pergi ke utara, pergi ke belah Syam tu. Kalau kita nak senang faham, pergi sampai ke Chiang Rai tu atas Bangkok lagi kan. Kan tempat sejuk tu, itu nak senang faham lah. Jadi Nabi tu bergerak daripada Mekah tu, Abu Talib bawa pergi ke Syam sana tu. Okey, untuk meneruskan kisah ini, kita berhenti berehat sebentar. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk ini kita akan berehat sedikit. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sedikit, kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dituntut ke atas seorang umat Islam adalah untuk dia memiliki hati yang bersih, hati yang tidak berdengki, hati yang tidak menyimpan dendam pada sesiapa pun. Hal ini dapat kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, bahawa katanya Nabi SAW telah bersabda kepadaku, "Wahai anakku, sekiranya kamu mampu untuk berpagi-pagian dan berpetang-petangan tanpa menyimpan apa-apa perasaan tidak suka kepada seseorang, maka lakukanlah. Kerana itu adalah sunnahku. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Sesiapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam syurga." Dalam hadis ini kita dapat lihat Nabi SAW telah menggazetkan bahawa tidak menyimpan perasaan dendam, hasad, dengki, tidak suka kepada seseorang, itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka alangkah indahnya kehidupan seseorang yang apabila dia dapat tegakkan dan hidupkan sunnah ini, iaitu sunnah untuk tidak berhasad dengki, tidak menyimpan apa-apa perasaan yang tidak suka kepada seseorang. Sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya? Ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun
sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Ikuti kami di podcast web podcast.ikim.my. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini kembali inspirasi untuk rancangan Pesona di Zahra, dan alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang kita pada petang ini bersama beliau di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini bersama Ustaz, kita akan sambung kembali untuk bincangan tentang Asma'un Nabi, nama Nabi Al-Ma'lum. Silakan Ustaz. Jadi kita sedang bincang mengenai maklum, iaitu Nabi itu dikenali, maknanya orang yang mencari-cari tentang baginda SAW selaras dengan surah Saf ayat yang ke-6 ketika Nabi Isa menyebut bahawa dia mubasyiran birasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Dia hanyalah orang yang membawa berita gembira tentang datang seorang Nabi yang bernama Muhammad ataupun Ahmad. Okey, jadi kita teruskan lagi. Jadi antara ciri-ciri kenabian Yahudi cari iaitu yub'atsu min tihamah. Kemudian dilindungi awan, tuzillul ghamamah, dilindungi awan ke mana dia pergi. Kita balik pada kisah bagaimana bagaimana Abu Talib, pakcik Nabi, dia mendidik Nabi untuk ilmu berbisnes. Jadi dia bawa Nabi SAW untuk pergi ke Syam. Jadi sampai ke Syam, dia berdagang. Ini nak senang faham macam dulu berdagang ni dia ada macam pesta lah. Macam katakanlah dia ada pasar yang sebulan contohnya. Macam sebulan macam tu. Jadi ramai orang datang mana-mana, semua akan pergi macam tu. Macam itulah keadaan orang Arab dulu tu. Jadi di Syam ni ada pasar yang style macam tu. Maka rombongan daripada Mekah, termasuk rombongan Abu Talib ni datang ke situ. Jadi dulu ni dia bawa barang-barang, kemudian barang-barang tu dibawa, kemudian dijual di Syam tu. Kemudian dia ambil barang-barang ke Syam, dia bawa balik ke Mekah. Itulah maknanya perdagangan, cara perdagangan terdahulu. Jadi selepas daripada nak senam faham tu macam pesta ataupun macam expo macam tu nak senam faham expo tu. Jadi ada satu orang ahli kitab namanya Buhairah. Dia jemput Nabi, kumpulan Abu Talib ni untuk datang ke rumah dia. Dia bertanya kepada Abu Talib. Waktu tu dia minta Nabi Abu Talib makan dalam rumah. Dia minta Nabi untuk tunggu di luar. Nabi pun jaga barang tu. Jadi dia bertanya kepada Abu Talib tu, siapa tu? Mula-mula Abu Talib kata itu anak saya tu. Beberapa kali ditanya, akhirnya Abu Talib kembali bertanya kepada Buhairah, kenapa tuan? Dia kata, aku tengok budak ni ada tanda kenabian ni. Sebab aku perhati, dia ke mana awan tu sentiasa banyak masa melindungi dia. Dan aku rasa dia ada ciri-ciri kenabian. Barulah Abu Talib kata, itu anak saudara aku, bapaknya telah meninggal. Dan Buhairah dia memberi nasihat kepada Abu Talib supaya jangan bawa dia lagi pergi jauh sehinggalah dia boleh pandai jaga diri dia, pandai berlawan sendirilah, sebab dia takuti orang Yahudi nanti akan bunuh
budak ini. Sebab sejak daripada itu Abu Talib tak bawa lagi Nabi untuk berdagang yang jauh-jauh lah. Kan? Sebab daripada nasihat Buhairah ini. Kalau kita search nanti dekat internet, tempat yang Nabi duduk jaga barang dagangan ketika bertamu di Buhairah tu namanya Mabrukun Naqah. Mabrukun Naqah tu maksudnya bayangkan ketika itu Nabi duduk di atas unta dan bekas unta tu maknanya ada tapak batu tu, nak senang faham bahasanya macam mencair lah batu tu. Batu tu mencair dan ada bekas tapak kaki unta tu, dia panggil Mabrukun Naqah. Kan? Jadi di situ maknanya naratif orang tempatan, iaitu tempat Nabi yang menjaga unta ketika itu, yang sementara dia menunggu pakcik dia Abu Talib tu, maknanya berbual-bual dan makan bersama Buhairah tu. Jadi maknanya dimaklumi, sebelum tu lagi dimaklumi. Jadi gelaran Nabi tu antara maklum, iaitu yang keduanya tuzilluhul ghamamah. Okey. Kemudian yang ketiganya yub'atu min tiyamah tuzil ghamamah fi zahrihil alamah, di belakangnya ada tanda alamat. Okey, di belakang Nabi ni dia ada satu tanda kelahiran tau, dipanggil dalam bahasa Arab khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ni cap kenabian. Di antara yang merawikan mengenai khatamun nubuwah ni ada satu orang. Okey, orang ni namanya Ruzbeh. Kan? Ruzbeh ni siapa? Dia ni orang yang ditrain oleh dia orang Parsi tau. Dia ditrain oleh kerajaan Parsi untuk menjadi mufti Majusi lah. Kalau kita mungkin bahasa nak senang faham, orang agama atau mufti lah senang faham, mufti Majusi lah nak senang faham, ataupun orang agama bagi agama Majusi tu. Okey. Jadi dulu dekat Parsi dia punya praktis dia adalah akan ada satu orang yang mufti paling besar lah, ataupun ketua agama Majusi paling besar. Jadi kemudian dah sampai satu certain umur, mufti ni dia kena train dua orang budak untuk ganti dia. Kenapa dua orang? Mana tahu tiba-tiba berbelasan tahun seorang meninggal ke sakit ke apa semua kan. Jadi mana ada satu orang lagi. Dia akan train dua orang budak. Jadi apabila dia train sampai masa untuk digantikan mufti ni, satu orang kena bunuh. Salah seorang kena bunuh. Maksudnya, jadi maknanya Ruzbeh ni salah satu orang yang ditrain dekat Tispun sekarang Baghdad, untuk menggantikan mufti, nak senang bahasa nak senang faham lah, mufti Majusi bagi kerajaan Parsi. Jadi ketika dia dipilih, maknanya kawan dia akan kena bunuh. Jadi dia kata tak apalah, daripada kawan dia kena bunuh, biarlah dia menghilangkan diri, jadi kawan dia lah jadi mufti Parsi. Kawan dia lah yang jadi motivasi. Jadi dia dibesarkan dengan memang sangat faham setiap inci dan jengkal dan cara pemikiran orang Parsi. Namanya Ruzbeh. Jadi dia sebelum dia meninggalkan Parsi itu, jadi dia penyembah api, dia hulur tangan dia kata, kau kan api kan, kau mesti sayang kat aku kan, aku mendedicate hidup aku ni untuk menjadi mufti dah kan. Mesti kau takkan bakar aku. Kan? Dia ulu-ulu terbakar tangan dia. Kan? Jadi kata, aku tak nak lagi dah mencari kau sebagai Tuhan. Maka dia pun keluar daripada Parsi, dia bertemu dengan orang agama Nasrani, pendeta Nasrani. Belajar dia mengenai ketuhanan. Tak lama selepas itu, pendeta ni nak meninggal, dia tanya Tuhan, mana lagi saya nak belajar. Aku pergi ke tempat sekian. Berpindah satu guru, meninggal juga. Guru ketiga nak meninggal, dia kata, Tuhan, waktu tu berada di Tanah Syam. Tanah Syam, siapa lagi aku nak ziarah? Dia kata, kau kena pergi semenanjung Tanah Arab. Dan dekat situ nanti akan ada satu orang yang dapat wahyu, kau bergurulah dengan dia. Tapi di belakangnya ada tanda alamat. Jadi dia turun daripada Syam tu dengan takbir Tuhan, dia kena tipu, kena jual sebagai hamba. Jadi sampai dekat Yathrib ataupun Madinah tu, dia tak boleh buat apa-apa, dia dah jadi hamba dah. Itu yang ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maknanya daripada Kuala Lumpur ke Kedah, nak salam faham kan. Jadi dia antara yang tertunggu-tunggu kedatangan Nabi. Sebab dia memang berguru. Dia belajar betul-betul. Maka si Ruzbeh ni pun tertunggu-tunggu. Ketika Nabi dah berada di Madinah, selalu ada ambil pulang untuk berbual dengan Nabi.
Salah satu dia pernah bawa Nabi, kata, wahai Rasulullah, ini adalah sedekah. Nabi tu dia tak makan sedekah. Jadi dia tahu, dia tengok kan. Besoknya wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini hadiah. Maka Nabi makan kurma yang Ruzbah ni bagi. Kemudian lama-lama Nabi perasan macam ada sesuatu yang dicari oleh Ruzbah ni. Maka ditanya, rupanya dia kata, boleh tak aku nak tengok tanda kenabian. Itu yang Rasulullah bukakan selendang dia, nampak dekat belakang ni, maknanya sebesar telur lah. Itu panggil khutmun nubuah, cap kenabian tu. Maka melafazkan tauhid ataupun syahadah lah Ruzbah, Nabi bagi gelarannya sesuai dengan itu Islam. Dengan Islam kan Salima, iaitu Nabi bagi gelaran dia Salman Al-Farisi. Salman daripada Farsi. Itu kita kenal sejarah Salman, dan di antara maknanya Salman ketika perang Khandaq, dia yang maknanya memberi cadangan kepada Nabi untuk gali parit. Gali parit supaya dapat orang Parsi itu kalau tentera tak cukup dengan gali parit. Dan ketika Sayyidina Umar dalam operasi dia untuk menawan maksudnya tanah-tanah Parsi, Ruzbah ni atau bersama Al-Farisi antara orang yang terlibat secara langsung, maksudnya dalam mengislamkan Parsi, sebab dia memang dibesarkan di tanah Parsi. Dia ditrain ataupun maksudnya dilatih untuk menjadi orang besar bagi orang Parsi tu. Lepas tu dia sangat tahu cara pemikiran orang Parsi. Jadi itu tiga maknanya maklum ataupun Nabi tu yang diketahui kan. Maksudnya sebelum kenabian lagi orang tu tunggu-tunggu dia. Iaitu dia lahir yub'atsu min Tihamah, lahir dibangkitkan daripada Tihamah, maknanya fi tuzilluhul qamamah, dilindungi awan kemudian dia pergi, dan juga fi zahrihil alamah, di belakangnya ada tanda alamat. Okey, untuk seterusnya kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, jangan lupa tekan butang share. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda. Kuala Terengganu 100.2. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana pada tinggi rendah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tubuhnya cantik, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus. Kulitnya putih kemerah-merahan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan. Dengan erti kata baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan nampak tubuhnya agak condong ke hadapan, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menyebutkan seolah-olah baginda sedang menuruni tempat yang curam. Pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi utamakan Allah Subhanahu wa taala. Kota Baru 89.8.
Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Hanya di Kembali Inspirasi KMFM, inspirasi utama anda untuk petang ini. Bersama Kembali Inspirasi, masih lagi bersama anda untuk rancangan Pesona di Zahra. Dan Alhamdulillah masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM-FM. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0110900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM-FM. Masih lagi Alhamdulillah bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita menceritakan tentang Asma'un Nabi Al-Ma'lum untuk waktu ini. Bersama Ustaz kita ada sambungannya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Datin Mona. Selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Itu kita telah bincang tadi mengenai bagaimana kisah Nabi kita Muhammad SAW yang namanya Al-Ma'lum, yang dikenali sebelum kelahiran lagi. Orang tercari-cari, orang tertunggu-tunggu, orang nanti-nanti tentang kehadiran Nabi SAW. Okey, jadi sebagai kesimpulan dia, jadi lahiran Nabi SAW ini dia membawa cahaya. Okey, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutuskan, maknanya wali arsala rasulahu, rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan juga agama yang hak. Liyuzhirahu ala dini kulli, untuk maknanya ditinggikan, untuk dizahirkan kepada agama-agama yang lain-lainnya, walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi maknanya itu Nabi SAW tu datang. Dan apabila kita sebut mengenai huda, petunjuk tu, maknanya apa yang Nabi ajarkan dia adalah petunjuk kita untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang redha, diredai. Yang mana semua saya DJ Datin Mona, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, kita orang Islam, kita ada satu perjalanan yang jelas. Kita ni daripada mana dan kita sedang pulang ke mana. Kita dari Allah dah akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dah akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya itu ditunggu-tunggu, dimaklumi, sesuai yang namanya, antara namanya maklum yang telah kita bincangkan tadi itu, dan bagaimana maknanya minta ampun, minta maaf, tingkatkan diri. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesilapan. Tapi sebaik-baik seseorang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah Allah pelihara kita daripada dirosakkan oleh syaitan yang memang sentiasa mengaburkan mata kita untuk benda-benda yang tak baik itu. Dan juga ada nafsu yang la ammaratun bisu, sifatnya itu suka nak mengajak pada benda yang buruk. Jadi saya rasa itu saja yang boleh kita perkongsikan bersama. Nama Nabi SAW maklum. Mudah-mudahan mendapat istifadah dia ataupun kebaikan yang boleh kita kongsikan untuk diri saya, untuk DJ Datin Mona, dan kepada seluruh pendengar Arkin, walau di mana anda berada, sedang buat cekodok petang ni ke, sedang memandu ke, sedang temenung-temenung ke, apa juga yang anda buat, mudah-mudahan anda berada kebaikan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian untuk petang ini. Dan untuk waktu ini Ustaz tengah sedikit masa lagi untuk berdoa ke penghujung rancangan. Silakan Ustaz. InsyaAllah kita akhir doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang berada di Palestin, di Gaza ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad